Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, alhamdulillah, pada malam ini kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita berkesempatan untuk berada dalam satu majlis forum perdana bagi persediaan kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar bertakwa, yang benar-benar memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini alhamdulillah bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tokoh-tokoh ahli-ahli agama, ulama yang cukup terkenal yang mengingatkan kita kepada nostalgia al-ehwal Islam satu ketika dahulu, bersama-sama dengan kita yang berbahagia Dato' Dr. Harudin, yang berbahagia Dato' Hashim Yahya, juga bersama dengan kita yang berbahagia Ustaz Ruslan Muhammad. Dan insya-Allah program perdana, forum perdana pada malam ini akan dipengerusikan oleh moderator yang cukup tidak asing lagi bagi kita, iaitu yang berhormat Datuk Dr. Haji Hassan Muhammad Ali. Dan sebelum saya menyerahkan majlis kepada yang berhormat doktor, sedikit satu dua pesanan daripada pihak penganjur untuk saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang pertamanya, stadium ini merupakan zon larangan merokok. Tak dibenarkan sama sekali bagi tuan-tuan untuk merokok dalam stadium ini. Yang kedua, bagi tuan-tuan yang berada di atas padang, pihak pesanan daripada pihak pengurusan stadium agar jaga padang supaya tidak menjejaskan, barangkali nak supaya main bola tak terjejas ke Allah lah. Itu permintaan daripada pihak stadium. Dan tanpa melengahkan masa, saya terus menyerahkan majlis ini kepada yang berhormat Datuk Dr. Haji Hassan Muhammad Ali untuk terus mengendalikan forum perdana pada malam ini dengan tajuk Menjalin Islam Syumul di kalangan ummah. Dengan segala hormatnya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang dikasihi saudara pengacara majlis, yang dimuliakan, yang berbahagia pemangku pengarah JAIS Al-Fadhil Ustaz Haji Ali Ahmad, yang dikasihi teman-teman ahli panel yang diketuai oleh Profesor Dr. Harudin bersama-sama dengan dua ahli panel yang lain yang tidak asing lagi kepada tuan-tuan dan perempuan. Di sebelah kanan Profesor Dr. Harudin ialah Profesor Hashim Yahya. Saudara-saudara, sekarang ini masih berkhidmat dengan Universiti Islam Antarabangsa, sebagaimana tuan-tuan tahu, pernah menjawat jawatan sebagai Mufti Wilayah Persekutuan. Dan antara teman-teman yang biasa dengan kita 15-12 tahun yang lalu dalam forum perdana Ehwal Islam adalah di antara muka-muka yang dapat disaksikan saban minggu, hari Khamis malam Jumaat jam 9.30 malam. Tuan-tuan akan saksikan dua orang itu, termasuk yang akhir-akhir ini orangnya lebih muda daripada tiga orang yang atas pentas ini, Al-Fadhil Ustaz Ruslan Muhammad daripada Akademi Islam Universiti Melaya, yang peringkat akhir sedang menghabiskan tesis PhD-nya beberapa bulan yang akan datang ini, bergelar doktor lah dan profesor lah selepas ini insyaAllah. Tuan-tuan dan puan mati sekalian, tiga orang ahli panel ini akan membahaskan tajuk yang kita dah bawa di tiga tempat ini, tempat yang keempat tuan-tuan dan perempuan. Tajuk ini ialah Menjalin Islam Syumul di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini saya tak bagi tahu lagi ahli panel itu apa jurusannya. Malam ini jurusannya ialah asas-asas kekuatan umat. Apa asas kekuatan umat? Apa tapak kekuatan umat? Jadi insya-Allah saya yakin tuan-tuan dan puan sebagai sebagian daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada orang yang nak cari kelemahan umat.
Tak ada orang nak cari ketapak-tapak kelemahan umat. Semuanya, termasuk saya, isteri kita, anak kita, mak kita, bapak kita, termasuk orang yang tinggi, orang yang rendah, orang yang di bawah, orang yang di atas, petani, nelayan, buruh, seluruhnya ingin mendapatkan satu kekuatan. Dengan kekuatan itu insya-Allah akan menunjukkan umat yang kuat. Bila umat yang kuat, insya-Allah dia akan menjunjung Islam yang kuat, menjadikan Islam yang agung, Islam yang mulia, Islam yang akan ditempatkan sebagaimana yang selalu kita sebutkan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Tuan-tuan dan puan mati sekalian, tanpa saya bercerita lebih panjang lagi, tiga-tiga ahli panel semua dah berada di hadapan tuan-tuan dan puan. Saya harap dalam suasana cuaca walaupun hujan pada petang tadi dan agak jalan agak jam sedikit, tetapi saya sangat bersyukur kerana kehadiran tuan-tuan dan puan yang sangat menggalakkan di stadium ini. Semua yang kita pergi, ini malam yang keempat ini. Yang pertama di stadium Malawati di Shah Alam. Yang kedua di stadium Pendamaran Nun di Pelabuhan Kelah. Yang ketiga di stadium Kuala Selangor, stadium Kuala Selangor. Dan yang keempat ini ialah stadium Majlis Perbandaran Selayang yang sudah tuan-tuan dan puan sedang menyaksikan satu stadium. Di sinilah tuan-tuan dan puan antaranya saya rasa rancangan-rancangan seperti ini tidak banyak diadakan. Pertandingan bola biasa, lawn ball biasa, pertandingan paintball biasa, berbagai-bagai lagi. Tapi forum untuk membesarkan Allah, mengagungkan Islam, saya rasa jarang-jarang diadakan. Saya ingat lagi tuan-tuan, dalam 2 bulan yang lalu kita buat sembahyang maghrib, kita buat sembahyang hajat, kita buat sembahyang taubat dekat sini. Dan sebab itu kita mengadakan majlis syukuran yang sangat besar yang dihadirkan oleh beribu-ribu orang. Ikut estimatenya dalam 18 ke 20 ribu orang hadir pada malam itu. Malam ini tuan-tuan dan puan, walaupun kehadirannya agak kecil sedikit daripada malam tersebut, tapi saya yakin oleh kerana tajuknya besar, jiwa tuan-tuan pun besar. Oleh kerana apa yang nak dicapai ini besar, maka saya yakin tuan-tuan dan puan, kehadiran tuan-tuan di sini memang sentiasa dibesarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak dimulakan. Saya menamakan macam biasa tuan-tuan dan puan, ketua kepada panel ini ialah Profesor Datuk Dr. Haruddin. Kemudian tu penceramah yang kedua tuan-tuan dan puan saya pilih ni. Pasal saya tahu apa sebabnya saya pilih. Saya yang pilih yang kedua tuan-tuan dan puan, insya-Allah Ustaz Roslan Muhammad. Yang ketiga, bukan saya nak mengatakan Ustaz Hashim yang ketiga biasanya di hujung. Biasanya yang di hujung itu Ustaz Ismail Kamus. Tuan-tuan kalau ikut dalam program-program yang lepas. Tapi Ustaz Ismail Kamus tuan-tuan dan puan ada keuzuran sedikit, maka kita bersama-sama dengan Profesor Haji Hashim Yahya, bersama dengan kita saya akan namakan sebagai ahli panel yang ketiga. Tiap-tiap pusingan 10 minit yang memungkinkan kita mengadakan 3 pusingan pada malam ini. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita bermula 10 minit sebelum pukul 10 dan kita akhirkan selewat-lewatnya pukul 11.20 atau 11.30. Selewat-lewatnya 11.30 semuanya akan beredar daripada majlis ini, insya-Allah. Soalan yang pertama tuan-tuan dan puan yang saya nak tanyakan kepada Profesor Datuk Dr. Haruddin tidak lain dan tidak bukan. Bila kita membincangkan malam ini, yang sangat penting tajuk ini sebenarnya asas-asas kekuatan umat, tapak-tapak kekuatan umat, foundation kekuatan umat. Sudah tentulah saya nak tanyakan kepada Profesor Haruddin, apa yang dimaksudkan dengan kekuatan umat dan apa dia tapak. Kalau ada 1, 2, 3 tapak, apa dia 3 tapak yang akan menjadi tiang segi untuk menjunjung umat yang kuat itu. Maka dengan ini saya serahkan kepada yang berbahagia Profesor Datuk Haruddin untuk memulakan. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jalla jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dirahmati Allah, Datuk Komisi, Ashabul Fadilah, sahabat-sahabat kitanya, Datuk Hashim, Datuk Muhammad, tuan-tuan puan-puan muslim dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Soalan yang dikemukakan tadi itu mungkin telah terbayang jawapannya pada tuan-tuan. Karena hakikatnya bahawa kekuatan umat Islam ini
tidak akan boleh lari daripada keimanan yang kental kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah asas segala-galanya. Dalam suatu hadis kursi Nabi SAW pernah menyebut, Nabi kata, ya ibna Adam, utlubni tajidni, wa in wajadtani wajadta kulla syai', wa in fatani fataka kullu syai'. Ia bermaksud, Allah menyatakan, wahai anak Adam, carilah aku, utlubni, bersungguh-sungguh kamu mencari sehingga berjumpa dengan aku dan beriman dengan aku, berakidah dengan akidah yang benar dengan aku. Kalau sudah beriman, wajadta kulla syai', kamu akan mendapat segala-galanya. Dunia kamu dapat, akhirat kamu dapat. Tapi wa in fatana, kalau iman kamu tidak kental, tidak sampai, tidak beriman dengan aku sepenuhnya, kata Allah dan hadis kursi, fataka kullu syai', kamu akan kehilangan segala-galanya. Karena itu maka dia penting sebagai asas kepada ummah Islam ini, bukan sekadar cokan dan laungan makna akidah, tapi maknanya kepahaman dan penghayatan yang benar-benar mencerminkan kita ini berakidah dengan akidah yang benar. Almarhum Mahmud Abbas Al-Aqad, seorang sejarah Islam yang ulung di abad 20, paling banyak mengarang Abbas Aqad. Dalam sebuah bukunya Al-Aqidah Islamiyah, dia menulis, innal Islam huwal aqidah al-musla lil insan munfaridan aw mujtama'an wa 'amil li ruhihi wa 'amil li jasadihi wa nazid la dunyahu aw nazid ila akhiratihi. Dia bermaksud, kita Islam ini tertegak dengan teguhnya, dan muslimin menjadi ummah yang amat digeruni, bergantung dengan akidah yang al-mutlaq, akidah yang cukup, istimewa dan ideal. Sama ada dia insan berseorangan munfaridan, dia beragama, berakidah yang betul, atau mujtama'an, ataupun dia dalam masyarakatnya tetap sama berakidah yang betul, dan dia akan menjadi amilan di ruhi. Dia seorang pekerja untuk menjaga kebaikan ruhnya dan kebaikan jasadnya, dan melihat kerjanya untuk kebaikan dunia sampailah kepada kebaikan akhirat. Kalaulah kerja yang kita buat pada hari ini, dalam semua hal yang kita buat, jika seandainya dia bertitik tolak daripada akidah, bertolak pada tunjang yang kokoh, Allah itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah itu ada bersama kita di mana kita berada. Seorang pekerja, seorang pegawai, seorang ketua, seorang pentadbir, kalaulah ada ruh ini, ruh yang dikatakan wa huwa ma'akum, Allah dan kita beriman dan dia berada bersama kita, aina ma kuntum, di mana kamu berada, itulah dia menjaminkan kekuatan, kehebatan seorang pegawai, seorang insan dalam kehidupannya. Dia takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah inilah yang mungkin dapat saya kaitkan dengan apa yang junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diriwayatkan oleh Abu Laila radhiyallahu anhu, kata sana Rasulullah yaqul
jitukum bil amrayn ad-dunya wal akhirah fa aslimu taslamu. Rawahu Tabarani. Abu Layla meriwayatkan dengan satu hadis yang bermaksud, aku datang kepadamu sebagai Rasul, aku bawa kepadamu dua hal yang cukup mustahil, yang patut kamu pahami dan kamu imani, kamu hayati dia. Ad-dunya wal akhirah. Kena yakin dunia ini sebagai satu jambatan kepada akhirat. Dunia perlu kita kuasai, akhirat perlu ada jaminan dengan amalan kita daripada keimanan yang kental untuk mendapat akhirat. Fa aslimu taslam. Islamlah kamu sungguh-sungguh, kamu akan selamat. Jika betul tolak daripada akidah yang sebeginilah yang akan menjaminkan kekuatan umat. Dengannya dah lahir yang dipanggilkan dengan syariah. Syariah, kalau akidah sahaja tapi tidak bersyariah, faham sahaja Allah tapi tidak berpatukan dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendatangkan kekuatan kepada umat ini. Maka perlu dilihat kepada pentingnya dicari jalan supaya syariat Islam ini diketengahkan, dijadikan sebagai pegangan dan pelaksanaan bagi melengkapkan maksud akidah tadi tidak sempurna, mestilah dengan syariat. Maka syariat merupakan tonggak yang kedua kekuatan umat, dan syariat berteraskan kepada Quran, dan Al-Quran dikatakan inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Semuanya Quran ini dia akan menunjuk jalan kepadamu, jalan kepada aqwam, lebih lurus, lebih kokoh dan lebih kuat. Jika itulah yang dapat kita lahirkan insan yang benar-benar berakidah, insan yang dapat melaksanakan tuntutan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sendirinya akan lahir paksa yang ketiga, akhlak murni muslim. Akhlak yang berteraskan kepada Islam daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya akan lahir insan-insan yang sentiasa takut kepada Allah Taala Tuhannya, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak dengan akhlak mulia. Maka itulah yang akan menjaminkan kekuatan umat. Demikianlah untuk pertandingan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tuan-tuan dan puan, saya dengarkan ulasan yang pertama tadi, tuan-tuan. Saya sudah berforum ni hampir 30 tahun dah. Tuan-tuan lihat dia punya konsistenya Islam ni. Tak ada lagi agama dalam dunia ni daripada dulu sampai sekarang yang paling konsisten ialah Islam. Apa pun dia rujuk kepada tiga asas ini. Asas akidah, asas syariah, asas akhlak. Konsistensi ini merupakan cantiknya Islam, hebatnya Islam, agungnya Islam, mulianya Islam. Kalau kita pergi kepada perbincangan-perbincangan yang lain, isma-isma yang lain, agama yang lain barangkali, saya tak fikir mereka ada konsistensi sebagaimana yang disebutkan oleh Profesor Datuk Harudin tadi. 30 tahun dah tuan-tuan saya berforum dengan teman-teman, dengan ahli-ahli ilmuwan-ilmuwan ini. Kalau ditanyakan soalan-soalan yang berkaitan dengan apa yang kita bincangkan ini, tak lagi. Pertama adalah akidah, kedua adalah syariah, ketiga adalah akhlak. Saya nak pergi kepada Ustaz Ruslan Muhammad daripada Akademi Islam Universiti Melaya. Ustaz, kalau nak tengok budaya, tamadun, kekuatan Islam daripada zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan tabi'in, daripada empire Muawiyahnya, Abbasiyahnya, sampailah Utsmaniyahnya. Kalau kita lihat Islam telah memerintah dunia ini hampir 1000 tahun berturut-turut. 1000 tahun telah mencipta berbagai-bagai budaya, berbagai-bagai tamadun, isi kepada tamadun. Agaknya kalau Ustaz dapat menyorot sedikit ke belakang,
nak dibentangkan kepada teman-teman yang hidup abad 21 ini. Selain daripada kekuatan 3 perkara yang diletakkan tadi, saya nak serahkan kepada Ustaz. Macam mana Ustaz nak membantunya? Apakah yang paling menonjol sekali daripada asas kekuatan? Selain daripada akidah, selain daripada syariah, selain daripada akhlak, atau yang itu juga ke? Tetapi dalam terapan-terapan yang berbeza sedikit untuk melihat tamadun-tamadun yang lalu, tamadun hebat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang berhormat Dr. Haji Hassan Mubarak Ali, pengurusi forum kita pada malam ini, merangkap ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Selangor Darul Ihsan, yang saya hormati lagi dikasihi ayahanda-ayahanda saya, merupakan tuan-tuan guru kepada saya, Al-Fadhil Datuk Dr. Harundin, Al-Fadhil Datuk Hashim Yahya, yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Haji Ali Muhammad, pemangku pengarah Jabatan Agama Islam Selangor Darul Ihsan, yang dihormati tuan-tuan guru, para alim ulama, para ustaz, yang dihormati pimpinan masyarakat setempat, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sekali, alhamdulillah, dalam cuaca yang penuh ketenangan, insyaallah itulah ketenangan hati yang kita rasai. Dalam cuaca yang penuh kenyamanan, itulah kenyamanan takwa yang kita nikmati. Alhamdulillah. Sebagai kata yang berhormat hujab tadi, inilah kali keempat forum diadakan. Dan kita berdoa dan kita mengharapkan insyaAllah, moga-moga situasi yang seumpama ini akan terus berlangsung dari masa ke masa. Inilah merupakan amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah diriwayatkan dalam hadis yang sahih, ketika Nabi bersabda, إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال قائل ما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال مجالس الذكر. Yang bermaksud, bila kamu berada di dalam melalui taman-taman syurga, maka duduklah seketika dan sekejap. Lalu sahabat bertanya, apakah taman syurga ya Rasulullah? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, ialah majlis ilmu. Alhamdulillah, pada malam ini kehadiran yang begitu merangsangkan, kedua kata Datuk kejap tadi, moga-moga inilah kekuatan yang kita cuba nak cipta semula. Kita adalah merupakan warisan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita merupakan penerus kepada risalah yang telah diabadikan sejarahnya, perjuangannya oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang datang kemudian. Mana mungkin risalah Islam yang cukup indah ini akan terputus di tengah jalan? Tidak mungkin, tuan-tuan. Akan ada kesinambungan dari sesaat ke minit, minit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun, tahun ke dekad, dekad ke abad. InsyaAllah inilah risalah Nabi yang diperjuangkan oleh sejarah perjuangan para nabi-nabi, rasul-rasul alaihi salatu wassalam, yang tidak akan malam sejarahnya dan kehebatan. Ia adalah merupakan suatu kesinambungan
Allah telah mengisytiharkan di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, huwallazi arsala rasulahu, dialah yang telah mengutuskan rasulnya, bidinil haq, dengan agama yang sebenar, liyuzhirahu ala dini kulli, demi untuk mengangkat agama tersebut mengatasi mana-mana sistem, mana-mana pandangan, mana-mana kekuatan yang lain. Walau karihal kafirun, walau dibenci, dikutuk, diserang oleh orang-orang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sendi-sendi kekuatan sebenarnya yang akan berikan kita kemenangan demi kemenangan, memberikan kita kekuatan demi kekuatan, dengan syarat umat Islam mewarisi kehebatan yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di padang Arafah mengerjakan hajatul wada, haji selamat tinggal, di saat baginda menyampaikan khutbah yang panjang, maka selesai khutbah Nabi sampaikan itu, turun wahyu yang terakhir, di mana Allah berfirman, al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinihim fala min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Pada hari ini orang-orang kafir berputus asa daripada agama kamu. Mereka sudah berputus asa, mereka sudah tidak ada kekuatan. Walau mereka merasa mereka kekuatan, mereka sudah tidak kekuatan. Islam diberikan Allah kekuatan, dan Allah mengisytiharkan dalam kitab suci Al-Quranul Karim, pada hari ini telah aku cukup, aku telah sempurnakan ke atas kamu nikmat aku reda Islam jadi agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku ke atas kamu. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah sendi-sendi kekuatan sebenarnya. Dan saya kira disebut apa yang disarankan, disebutkan oleh Al-Fadhil Tuan Guru kita sekejap tadi. Panel yang pertama, cukup berikan kita nilai tambah dalam peran kita untuk melihat semula. Kata Datuk Bijak tadi, apakah kekuatan-kekuatan yang telah kita ada dalam sejarah peradaban. Tuan-tuan, sekurang-kurang ada 3-4 benda yang saya nak lontarkan kepada tuan-tuan. Jawab soalan yang berhormat Datuk Pengurusi. Yang pertama, tuan-tuan, puan-puan sekalian, dalam sejarah kemunculan Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi alaihi salatu wassalam, semenjak Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, diteruskan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai ke zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sendi kekuatan mereka telah perjuangkan ialah 2 benda. Yang pertama, ani'budullah, yang kedua, wajtanibut taghut. Inilah sendi kekuatan. Yang pertama, untuk mengajar manusia bagaimana untuk mengabdikan diri kepada Allah, melahirkan ciri ketundukan, ciri peribadatan, ciri pengabdian yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan kekuatan satu dalam kehidupan kita umat Islam di sepanjang zaman. Hubungan kita Tuhan tidak mungkin boleh diputuskan begitu saja. Sebab dalam hidup ini akhirnya dari Allah kita datang, pada Allah kita akan kembali. Itulah kekuatan ditanam oleh para nabi-nabi rasul-rasul yang melahirkan insan yang berjiwa kental, yang dulu dalam keadaan hilang pedoman, hilang akhlak, hilang segala. Tetapi bila mereka dekat dengan soal peribadatan, soal ketundukan, lahir insan yang cemerlang, yang hebat sepanjang zaman. Sejarah berlaku, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Kalau kita tinjau sejenak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi telah berjaya memerdekakan masyarakat manusia dari aspek kejahilan kepada aspek keilmuan dan keimanan, dari aspek benda yang rosak kepada benda yang lebih baik daripada itu. Ini tanam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi pernah bersabda, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faqihu atau idza faqahu. Yang bermaksud orang yang paling terbaik di antara kamu ialah orang yang ada ilmu dan ada keimanan, peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru inilah sendi kekuatan yang ditanam di sepanjang sejarah.
dan para nabi-nabi, rasul-rasul, alim rasul telah menjana manusia dalam konteks membina insan yang berjiwa hati, berjiwa mulia, berhati suci, dalam keadaan mereka mengenal arti kehidupan yang sebenarnya. Sebablah saya nak beri perhatian tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Dalam peradaban kita bincanglah tentang asas kekuatan umat. Kalau kita tidak berjaya membina manusia yang kembali kepada Allah, kita akan gagal. Manusia tidak akan dapat kejayaan yang sebenar berasaskan rezeki dunia semata-mata. Kita tengok dalam sejarah yang berlalu, kehebatan dunia tidak akan ke mana-mana tanpa kehebatan mereka terhadap dalam hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh yang jelas dalam sebanyak contoh dalam Quran, ketika Allah menceritakan tentang kehebatan orang di zaman silam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد sampai akhirnya. Allah menciptakan kehebatan kaum Thamud, kaum 'Ad yang boleh menebuk batu-batu besar menjadi istana yang canggih buat mereka. Fir'aun memiliki ketenteraan hebat, perkasa tenteranya, tetapi ingat, Allah binasakan mereka di saat mereka tidak memiliki keimanan yang cukup kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita bimbang dalam situasi kita pada hari ini. Bila mana umat Islam menilai ibadah yang sebenarnya, tidak ada satu ketundukan yang mutlak kepada Allah, walaupun maju sebagaimanapun kita akan tenggelam dalam kemajuan yang boleh mengheret kita pada satu masalah. Ini yang sedang berlaku di sini, di sana, di mana-mana tuan-tuan. Kita dapat inilah kenyataan yang kita hadapi. Walaupun negara sudah mencapai tahun kemerdekaan, apa nilai kemerdekaan kita dapat? Hasil kemerdekaan penjaya terlebih. Keruntuhan akhlak semakin berlaku. Segala-galanya sedang berlaku di depan mata kita. Isu-isu moral semakin halus, semakin hebat dalam masyarakat. Satu kes sedang berlaku di depan kita. Sebab itulah kekuatan ummah ini bila diikat dengan ubudullah, ia akan menjadi suatu nilai tambah di dalam kehidupan kita. Inilah perjuangan yang dinyatakan oleh para nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalam, yang diwarisi kepada kita dan diwariskan sampai di sana. Dan yang keduanya ialah wajdanibut taghut, menjauhi perkara-perkara yang bersifat melampau, yang taghut, yang tagha, yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah bila kita bercakap tentang kes-kes yang seumpama ini, kita bercakap berfakta. Sebab kita tidak melihat, kita tidak mau melihat sejarah keruntuhan umat ini berlaku hasil daripada kejahatan mereka sendiri. Zahara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yaksibun. Yang bermaksud timbul kerosakan kemusnahan di atas sikap perangai manusia. Manusia cipta peradaban yang baru, menolak peradaban agama, menolak agama mereka, mencipta hukum-hukum dan izam-izam yang baru. Mereka bawa dalam hidup mereka, berlakulah kemusnahan demi kemusnahan. Justru tuan-tuan, cabaran kita ini bukan kita nak bernostalgia balik, kita nak membina balik perwatakan ummah, kemajuan berasaskan kepada moral agama. Inilah perjuangan yang suci. Perjuangan kita harus pertahankan, kita harus melaksanakan. Inilah kesinambungan yang kita warisi daripada Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalam, yang bebangan ini bukan dipikul oleh guru-guru agama kita, para alim ulama, bahkan kita semua memikul amanah Allah Subhanahu wa taala. Itu saya pikir sebagai rumusan daripada persoalan dibuka hormat. Hukum ada kebaikan manfaat yang boleh kita sama-sama pahami. Wallahu a'lam. Terima kasih yang berbahagia Fadil Ustaz Muhammad yang telah mengulas begitu cantik tuan-tuan dan puan daripada 3 asas yang dibentangkan oleh Profesor Dr. Harudin tadi. Asas akidah, asas syariah, asas akhlak, diulas lagi dalam konteks sejarah Islam daripada awal sampai dunia hari ini. Apa jadi sudah digambarkan.
kalau kita menepikan akidah, kita menepikan syariah, kita menepikan akhlak. Tuan-tuan dan puan, saya nak pergi kepada pusingan yang pertama ini, kepada Profesor Datuk Hashim Yahya. Saya tadi, Datuk, kita hadir dalam Dewan Undangan Negeri Selangor hari yang ketiga tadi. Hari Senin, hari yang keempat, tak silap saya ditambah sehari lagi, kerana kita memberikan peluang kepada setiap orang untuk bercakap sampai hari Selasa pun ada. Apa yang disebutkan tadi kepada pemerintah yang lepas, kerajaan yang lepas, menceritakan tentang apa yang dah dibangunkan, menjadikan Selangor ini negeri maju. Negeri maju, jangan lupa kita dah bangunkan KDNK yang hebat, dia punya penganggurannya kurang, tinggalnya menjadi sifar. Apa lagi? Dia punya FDI, pelaburan asingnya datangnya hebat, pelancongnya ramai datang. Itu ukuran yang diulang hingga akhirnya timbul seorang yang berucap, seorang ahli Dewan Undangan yang berucap, kita tidak boleh menyebutkan itu semua sebagai asas kepada tamadun, asas sebagai kekuatan. Asas kekuatan, dia kata, ialah dalaman agama, iman, takwa, ihsan. Agaknya tersentak beberapa orang bila disebutkan begitu dalam dewan. Jadi saya nak minta Ustaz ulas. Bukan saya nak minta Ustaz ulas tentang Selangor negeri maju ni, tidak. Tapi ulas mengenai indikator-indikator nak mengukur kemajuan yang hampir-hampir tadi tak disebut langsung tentang apa yang kita bincang pada malam ini, asas-asas kekuatan. Sila Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa la aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Datuk Pengerusi Forum kita pada malam ini, teman-teman saya, ahli panel, seterusnya hadirin hadirat sekalian. Tajuk besar forum kita pada malam ini ialah kesyumulan Islam. Barangkali ramai di antara kita yang kurang faham apa itu syumul. Syumul itu bahasa Arab. Jadi bila kita katakan Islam agama yang syumul, artinya Islam adalah satu agama cara hidup yang lengkap. Itu artinya Islam sebagai agama syumul. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, merujuk kepada persoalan yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Pengerusi tadi, kita jangan lupa bahawa kekuatan umat Islam ini, selain daripada apa yang disebut oleh Datuk Harudin tadi, iaitu kekuatan akidah, kekuatan syariah dan kekuatan akhlak, ada 3 unsur lagi yang sangat penting untuk menjana kekuatan umat Islam. Yang pertama ialah quwwatul qiyadah, kekuatan kepimpinan. Para pemimpin yang memimpin umat Islam ini dan memimpin negara Islam ini mestilah terdiri daripada mereka yang mempunyai kekuatan dari segi fizikalnya, kekuatan dari segi rohaniahnya, dan kalau pemimpin itu orang Islam, kekuatan berpegang teguh kepada Islam itu quwwatul qiyadah. Yang keduanya quwwah maddiyah, kekuatan material yang disebut tadi, pembangunan, berbagai-bagai pembangunan diadakan, kemajuan, lebuh raya dan sebagainya. Itu salah satu daripada unsur kekuatan kita, quwwah maddiyah. Tetapi tidak cukup kalau hanya ada quwwah kepimpinan, ada quwwah maddiyah, tetapi yang paling penting daripada itu lagi ialah quwwatur rohiyah, kekuatan dalam, kekuatan iman, kekuatan akidah, kekuatan dan kesanggupan kita berpegang teguh dengan ajaran Islam yang lengkap itu tadi.
Ini dia membuatkan umat Islam maju dan umat Islam boleh bertapak supaya dikatakan tadi beribu tahun tuan. Tetapi kalau kita rujuk pada hari ini, saya nak cakap mudah-mudah saja. Kita ambil satu saja. Kalau kita nak olah semua tiga kekuatan ini sampai subuh esok pun boleh. Ya? Kalau tuan-tuan tahan sampai subuh, alhamdulillah. Takut kami pula tak tahan. Baik tuan-tuan, kita ambil satu saja. Kita ambil yang disebut oleh Datuk Harun bin tadi, dia angkat akidah syariah. Tetapi Datuk Harun sebut cara umum. Ya, saya bimbang kalau kita cara umum saja, takut tuan-tuan pun tak boleh nak pegang, tak boleh nak tasawur. Macam mana yang katakan akidah syariah akhir? Dalam pusingan ini, barangkali pusingan yang kedua ketiga barangkali boleh kita lanjutkan lagi. Tapi dalam pusingan ini, saya nak ambil kuah ruhiyah tadi ya. Kita tak usah cakap tentang kuat atau tiada lagi kepimpinan. Kita jangan cakap lagi tentang kekuatan Madiyah. Memang disebut tadi, negeri Selangor, negeri yang maju dari segi material, kita tak usah cakap lah. Yang terkaya, yang termaju di Malaysia ini. Ya, tetapi kita nak cakap sikit kuah ruhiyah. Kuah ruhiyah ini merujuk kepada tiga unsur tadi, iaitu kekuatan akidah, kekuatan syariah, dan kekuatan akhlak. Saya nak ambil syariah dulu, supaya kita jangan keliru. Bila kita sebut syariah, kadang-kadang kita terbayang syariat ini agama Islam ini sembahyang, puasa, zakat, betul, pergi haji, apa lagi? Saya sembahyang cukup, haji dah 3 kali dah, umrah dah 10 kali dah. Tiap-tiap bulan Ramadan saya duduk di Mekah lah. Alhamdulillah. Pakai jubah ni. Soban totek dah. Tapi hak lain macam mana? Hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan jiran, hubungan kita alam sekitar dan sebagainya, muamalah kita, cara cari rezeki kita, macam mana? Kadang-kadang kita keliru syariat apa? Sebab itu tuan-tuan, kalau kita baca kitab-kitab fiqh yang dikarang oleh para ulama, mereka memberikan kitab fiqh itu kepada 4 bahagian. Satu, babul ibadah. Itu semua kita faham ya, nak semayang, nak puasa, zakat fiqh. Yang kedua, babul muamalah. Bagaimana kita nak bermuamalah, bagaimana kita nak berjual beli, bagaimana kita nak bersyarikat, bagaimana kita nak berniaga, bagaimana kita nak cari makan, bagaimana kita nak jadi kaya. Itu babul muamalah, ikut Islam. Kemudian babul munakahat, nikah, cerai, hubungan keluarga, hubungan suami isteri, apa tanggungjawab suami, apa tanggungjawab suami, apa tanggungjawab anak-anak dan sebagainya, supaya dapat melahirkan sebuah rumah tangga yang mantap, yang bahagia. Kemudian babul jinayah, berkaitan dengan gejala-gejala sosial yang disebut oleh Ustaz Ruslan tadi. Baik, bagaimana, apa tindakan, apa hukum yang ikut Islam, tentang takzirnya, kisahnya, hudud dan sebagainya. Ini babul jinayah. Jadi ini dikatakan syariah. Tapi kalau kita lihat hari ini, kelemahan umat Islam kerana mereka tidak menjunjung syariat Islam itu dengan sepenuhnya. Dan kadang-kadang mereka katakan, tak apa, ini tak ada kena-mena dengan agama. Ya, nak nega tipu pun tak apa, ini nega. Tak apa, aku sembahyang, bayanglah, puasa dah, tahajud dia kata. Masya Allah. Tapi tipu pelanggan, kecoh, sorok barang, berkait tak ada lah ni, naik barang nak lagi, dia tak masalah ya. Tapi dia sembahyang. Itu. Sebab dia keliru syariat apa. Jadi kalau kita lihat hari ini, sebab ada orang beritahu saya, menantu angkat saya, dia kerja penjelia bangunan-bangunan swasta ni, buat rumah ni. Namanya Semain. Tadinya Main, bila pegawai pergi nak luruskan bangunan ni, dia orang ni ada minta risuh katanya. Dia kata, saya minta katanya dah. Tapi yang pelik kat sini, seorang pegawai itu baru balik haji, kepiah putih dia ada atas kepala.
Sebab ada orang faham bila bagi haji 44 hari kena pakai certificate. Kaedah dah. Lepas 44 hari tak pakai yang tak ada dah. Jadi maknanya dia baru balik haji. Tapi bila mai buat pemeriksaan nak lulus bangunan, minta risuah. Tengok, baru balik haji. Tapi dah minta risuah. Sebab barangkali dia faham syariat ini hanya ibadat kepada Allah. Tentang risuah tak risuah kita tak kena menyangkut agama. Jadi artinya saya nak sebutkan di sini, berjayanya umat Islam dulu ialah kerana mereka tidak gagal standar. Kita gagal standar. Kita pergi masjid, masuk dalam masjid bukan menceramah, pakai samping datang awal, apa khabarnya? Allah. Seluruh jawab pun. Aboy, bagusnya. Keluar masjid, Nana punya pompa keluar. Itu ada tu. Itu ada orang kita macam tu. Ya. Bila seolah-olah Allah ni 2-3. Nabi 2-3. Quran 2-3. Allah masjid kata, masuk ke masjid, undang-undang aku cakap betul. Cakap bohong, kena kau. Pergi ke pasar, Tuhan pasar kata, ini pasar, no problem. Nak tipu, nak apa, tak apa. Kalau macam tu tak apa, tuan. Tapi tidak, kita Allah satu, Nabi satu, Quran satu, hadis satu. Kalau di dalam masjid tak boleh bohong, di luar masjid pun tak boleh bohong. Kalau dalam masjid tak boleh tipu, luar masjid pun tak boleh tipu. Kalau di sini tak boleh buat maksiat, pergi ke London pun tak boleh buat maksiat juga. Sebab Allah itulah juga di sini, Allah itu juga lah di London. Jadi ini penting. Sebab itu kita kena faham. Kekuatan kita apabila hidup kita ini sentiasa terikat dengan ajaran Islam. Terikat dengan dosa dan pahala. Terikat dengan syurga dan neraka. Barulah kita ada kekuatan rohiyah yang akan membentuk jati diri kita tuan-tuan, yang akan mencontoh dan teladan kepada seluruh umat, bukan hanya untuk umat Islam tetapi umat yang bukan Islam. So itu perlu kita rajah kepada zaman Nabi dan zaman kepimpinan Islam. Orang masuk Islam tuan-tuan bukan kerana baca. Zaman Nabi mana ada buku Islam? Quran pun baru turun. Tak ditulis lagi, tak lengkap macam masyarakat kita ini. Sahabat-sahabat hafal saja. Ya, tapi kenapa iza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia berduyun-duyun masuk Islam. Dia tahu Islam di mana? Baca buku. Tak ada buku. Quran pun tak lengkap lagi. Ya. Tengok macam tu. Tapi kerana dia melihat kepada cara hidup sahabat-sahabat, cara hidup para umat Islam zaman kegemilangan itu. Nak tahu Islam, tengok Abu Bakar. Nak tahu Islam itu apa dia, tengok Sayyidina Ali punya cara hidup. Nak tahu Islam, tengok para sahabat, tengok para tabi'in, dapat tasawur dan gambaran Islam itu. Jadi baru dia untuk tahu Islam itu. Tapi kita hari ini, kita hantar orang pergi dakwah di pendalaman, kita kata orang asli 3 hari duduk, seorang pun tak masuk Islam. Tak mau masuk Islam lagi, 3 hari dah saya berkampung dengan tuan-tuan cerita Islam. Baik Islam. Kau punya orang serupa aku dah. Macam mana? Aku minum 1 gelas, dia minum 3 gelas. Aku pergi naik kelab seminggu, sebulan sekali, dia pergi naik kelab tiap minggu. Aku buat benda tak elok, dia pun buat benda tak elok juga. Sofa dia ada aku. Apa kita dapat? Dapat elok dah tuan-tuan. Jadi inilah kekuatan kita. Jadi kita kena balik mendalami ajaran Islam tentang syariat itu, apa dia syariat, dan kita kena terikat dengan hukum syariat itu. Misalnya muamalah. Ramai lagi orang yang tidak simpan di perbankan Islam. Ambil insurans tak ambil apa-apa lagi. Bila kita tanya, konversian, sofa je. Sedap cakap perempuan. Sofa je.
Mana boleh serupa aja. Ini Islam, itu tak Islam. Ini bersih riba, ini penuh dengan riba. Macam mana kita kata serupa aja? Jadi sebab itu kita kena, tuan-tuan, inilah kita kena belajar dan kita kena kaji. Syariat itu adalah ataupun peraturan-peraturan yang menyusun kehidupan insan, sama ada hubungan kita dengan Allah, hubungan kita sesama manusia, malah hubungan kita dengan alam-alam Tuhan yang lain, alam haiwan, alam sekitar dan sebagainya. Jadi ada orang yang mencemarkan sungai, mencemarkan udara, apa semua ni, tak ada apa, ni tak ada kaitan dengan agama. Yang lebih berat lagi, bila kita berpolitik, kita sanggup buat macam-macam dalam politik. Kita bohong, kita tipu, macam-macam, putar balik. Tak apa, ini politik, tak ada kena mengena dengan agama. Politik suku, agama suku. Ini pendapat yang cukup parah, tuan-tuan, kerana dia memisahkan Islam daripada kegiatan-kegiatan yang besar. Itu pusingan pertama. Pusingan kedua tak tahu lagi apa soalan. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang berbahagia Profesor Dato' Hashim Yahya, tuan-tuan. Sangat jelas. Ini yang saya seronok berforum dengan ahli-ahli panel yang begitu profesional pendekatannya, ilmunya. Dimulai dengan Profesor Harudin. Saya nak ulas sikit pusingan yang pertama tadi, yang menerangkan tentang asas-asas kekuatan umat, akidah, syariah, akhlak. Disambung pula tadi, saya meminta daripada satu sorotan sejarah, apakah asas-asas kekuatan yang dapat ditimbulkan lagi. Jelas ulasan daripada Ustaz Ruslan Muhammad yang begitu cantik, dinamiknya, syariatnya, akhlaknya, akidahnya dicantum di satu dalam jiwa, dalam diri seorang insan, dalam diri masyarakat, anggota masyarakat, satu kolektiviti. Kita nampak lahirnya kekuatan, keagungan, kehebatan Islam itu. Dan kemudian ditamat dalam pusingan pertama tadi, contoh yang sangat hidup di depan kita tentang fungsi syariah dalam kehidupan kita yang dibawakan oleh Profesor Dato' Hashim Yahya tadi. Tuan-tuan dan puan, habis pusingan yang pertama, ada pengumuman sikit saya nak buat. Lembaga Zakat Selangor, saudara-saudara sedang mengadakan pameran di pintu masuk. Tuan-tuan boleh dapatkan brosur-brosur Lembaga Zakat Selangor. Dan saya nak appeal malam ini, tuan-tuan dan puan, sebagai salah seorang daripadanya yang berkaitan langsung dengan Majlis Agama Islam Selangor, dengan Lembaga Zakat Selangor, saya nak menyerukan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau membayar zakat nanti, tuan-tuan dan puan, insya-Allah tuan-tuan dapat pergi ke tempat-tempat pusat zakat kita. Di sini ada cawangan kita, di zon-zon kita pun ada, di ibu-ibu pejabat kita di Shah Alam pun ada. Bolehlah tuan-tuan untuk memikirkan mengeluarkan zakat perniagaan, zakat pendapatan, zakat simpanan emas dan sebagainya. Bolehlah tuan-tuan mengeluarkan zakat. InsyaAllah tuan-tuan dapatkan brosur-brosurnya, pameran kecilnya di pintu masuk stadium ini, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak pergi pada pusingan yang kedua. Pusingan yang kedua ni saya nak mulakan balik dengan Profesor Dato' Harudin. Dato', saya nak menanyakan soalnya akhir-akhir ini, sejak 8 hari bulan Mac ni, Dato' tengok ni dalam surat khabar, paparan surat khabar, bahkan dalam parlimen memang dibincangkan selang-selang hal, sampai bergaduh-gaduh saya tengok membincangkan di parlimen. Ada kedua pendapat yang berbeza bila memperkatakan sekarang ni sangat popular. Bila tengok tuan-tuan dan puan, undi orang Islam dah kurang, wakil orang Islam dah kurang, di Perak dah kurang, di Selangor dah kurang, di Pulau Pinang apa lagi kurangnya, bukan kurang lagi, hampir lenyap. Timbullah satu slogan sekarang namanya apa, Ketuanan Melayu. Saya bimbang sebenarnya, betul-betul saya bimbang. Saya takut akhir-akhir ini Ketuanan Melayu, sebut, amal, buat, mati dalam Ketuanan Melayu. Jadi saya harap kalau bolehlah, ini penting, saya fikir ini sangat penting. Saya pun sebenarnya tak nak menimbulkannya, tapi saya nak mengambil kesempatan pada malam ini untuk minta yang berat-berat ni. Tuan-tuan tahulah, mesti ahli panel yang pertama lah yang berat-berat ni. Saya nak beri kepada Profesor Dato' Harudin. Silakan.
Tuhan dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebut perkataan ketuhanan Melayu. Pada saya ada yang tidak kenal. Waktu kita telah pernah mencapai kejayaan besar. Waktu kita masyarakat Malaysia ini pernah mengembelingkan tenaga, dapat waktu kita telah dapat mengembeling tenaga dan dapat majoriti besar, tak pernah timbul ketuhanan Melayu. Masing-masing berabit dada seolahnya mereka sahaja yang boleh menjadi tuan, orang lain tak boleh. Depa tu pakat-pakat faham lah. Mengapa bila sampai kita di bawah, kata yang berkuasa tak berkuasa, baru nak dicanangkan semula ketuhanan Melayu. Maknanya skop pemikiran masyarakat kita, khasnya yang memimpin kita ini, memikirkan masalah ini dalam skop yang begitu sempit. Skop asabiyah, skop bangsa. Apalah ada pada bangsa? Bangsa akhir akan tinggal nama. Yang sepatutnya dibincangkan sangat bukan soal itu pada perangai saya itu masjid. Dipikirkan sangat bagaimana hendak kita satukan umat Islam dalam suatu kelompok perjuangan yang berteraskan dengan teras yang lebih kukuh dari yang ada. Kalau skopnya, kalau pandangan kita sekadar bangsa sahaja, bangsa Melayu, ketuhanan Melayu lah katakan begitu, apa kekuatan yang ada pada ketuhanan Melayu ini? Walaupun nama orang sebut tak akan Melayu hilang di dunia, boleh sebutlah, tapi sebenarnya bangsa Melayu sekarang ini sedang meniti saat-saat akhir kehancurannya. Karena itu saya lihat pada pandangan saya, kena balik semua mengatakan bahawa mengapa selama ini yang kita bina masyarakat kita, di dulu ni kita gunakan daripada nama Tanah Melayu, Persekutuan Tanah Melayu, ada bangsa Melayu, ada bahasa Melayu, ada kereta api Tanah Melayu, ada askar Melayu. Kita hanya berkisar pada nama, akhirnya kita sendiri yang membuang nama itu. Kita sendiri, pada kita yang telah sama-sama hidup dalam masyarakat, kita faham kepada dia. Akhirnya bahasa Melayu pun dah tak sebut dah, dia bahasa kebangsaan. Tanah Melayu pun tak ada dah, jadi Malaysia dah. Hatta yang nama Melayu mungkin tinggal pun Raja Melayu lah. Tapi kita sengaja yang membuat, bukan saya kita buang bangsa. Dulu ni kita dalam kad pengenalan kita ada agama, agama Islam, agama Buddha, agama Kristian. Sekarang agama pun nak dibuang. Kalau inilah yang berlaku dahulu, maka tidak heran orang Melayu yang sama ini, walaupun pernah mereka memegang kuasa, tapi kuasa mereka akan hilang. Bila hilang kuasa, bangsa mereka juga akan hilang. Kalau itulah dia masalah yang dibincangkan sekarang, maka saya nak tambah mengatakan bahawa tidak boleh kita berfikir atas acuan itu. Karena acuan itu telah membawa kemusnahan. Atau saya mengatakan bahawa kena fikir gagasan yang lebih besar daripada Melayu. Iaitulah dia Islam, Muslimun dan Muslimin. Tidak kena dia Melayu, Bajau, Jawa, Banda, Bengali, siapa saja. Atas nama Islam ini diletakkan suatu asas
Kita kena bersatu atas nama Islam. Mengapa nak bersatu? Nak mendaulatkan Islam ini. Mengapa Islam nak didaulatkan? Dialah sebenarnya asas kekuatan ummah. Kerana dia al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itulah yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada. Inilah yang disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, yang tentu pernah dengar tapi eloklah saya sebut pada semua. Dia katakan, Umar pernah mengatakan bahawa inna Allah a'azzana bil Islam walau nabtaghil izzah bi ghairil Islam adallana Allah. So, kata-kata daripada seorang Muslim yang faham dirinya, faham agamanya dan faham mesej yang disampaikan. Apa dia kata? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan kita, memuliakan umat Islam ini. Dimuliakan dengan apa? Bil Islam. Kalau kita berpegang kepada Islam, kita mengamalkan Islam tadi yang diulaskan oleh sahabat saya Datuk Hashim, diulaskan oleh Saidan Ruslan tadi ini, ditambah oleh Musi dan sebagainya, dan mengatakan bahawa bila ia diamalkan ke semua sekali, a'azzanallahu bil Islam. Allah yang memberikan kemuliaan kepada kita, bukan kerana bangsa, bukan kerana ketuhanan, tapi kerana Islam. Walau nabtaghil izzah, kalau kita cari ikan kemuliaan, makna kekuatan, ketuhanan, bighairil Islam, selain daripada Islam, adzallan Allah. Allah yang akan menghina kita. Pada maka tidak heran kita lihat sekarang ini, kita alhamdulillah bala-bala besar tidak menimpa kita, walaupun ada ketandaan-ketandaan, indikator yang hampir kepada kemusnahan itu. Jangan lupa hari Selasa minggu sudah pukul 10.30 malam bila berlaku gerak gempa di Sumatera, Malaysia terasa gerak gempa itu. Saya di Bandar Robangi, bangunan semua bergoyang. Okey, ini indikator yang saya sebut tadi. Sedangkan tadi sebutkan kalau umat Arab, khasnya umat Islam di Palestin, sedang berada dalam suatu kencang pertarungan yang menyebabkan mereka hilang rasa izzah, hilang rasa kemuliaan. Kerana cuba lihatlah sebagai satu fakta, Masjid Aqsa, kiblat pertama umat Islam, telah jatuh ke tangan Yahudi 15 Mei yang baru lalu. Orang-orang Yahudi merayakan tahun yang ke-60 mereka dapat menguasai sepenuhnya Baitul Maqdis, termasuk yang namanya Masjid Al-Aqsa. Dan kita pula merayakan hari yang sama juga dengan nama Nakbah, bencana besar yang menimpa kita. Kenapa berlaku demikian? Dan saya kaitkan dengan soalan tadi, mengatakan bahawa mereka telah meninggalkan Islam. Umat Islam Palestin, umat Islam di negara-negara Arab, suatu fakta yang pahit kita sebut, kerana mereka telah meninggalkan Islam sebagai suatu cara hidup. Bila hilang saja pegangan itu, nak harapkan kepada yang mulia bangsa Arab bukan menjadi kekuatan. Akhirnya mereka kecundang yang sama dengan kita. Sampai dekat saya sebut tadi, dalam keadaan kita, dalam keadaan begini gawat, dalam menghadapi politiknya, ekonominya, pendidikannya, sosial dan sebagainya, gawat. Tidak banyak yang nak bercakap, nak balik kepada Islam.
ataupun nak jadikan Islam itu sebagai suatu wadah baru dalam perjuangan umat, dalam penyatuan umat dan ketuhanan umat. Kalau inilah yang dapat kita sibarkan kepada masyarakat, kita ajak masyarakat seluruhnya, bukan saja di Islamur ini, seluruh Malaysia, kalau mungkin seluruh Nusantara, nak ajak kita dulang balik ketuhanan Melayu itu hanya akan berada dalam Islam yang hakiki, Islam yang syumul, Islam yang dalamnya ada akidah, ada syariah, ada akhlak, yang diadulkan jadi suatu yang dipanggilkan dengan kuwah imaniyah hakikiyah. Kekuatan beriman tadi yang kita buat sungguh-sungguh, rohani kita kuat, keagamaan kita kuat, dengannya lah kita akan bangun semula ketuhanan Melayu yang berteraskan kepada dinillah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.